Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Para penonton yang penting sekalian, alhamdulillah kita berjumpa petang ini sekali lagi. Setiap petang kita berjumpa pukul 5 suku sampai 6 suku begitu, ataupun lebih-lebih sikit dalam 5-6 minit selepas 6 suku insya-Allah. Dan sejak 18 hari bulan, tuan-tuan ingat kita berjumpa setiap petang begini dan setiap malam. Malam ni tuan-tuan special malam ni insya-Allah. Kita ada tetamu yang sangat special. I think dalam pendakwahan di Malaysia ni dia masuk dalam who's who dalam pendakwahan di Malaysia. Iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Abdullah Khairi. Abdullah Khairi tuan-tuan. Orang Kedah yang begitu popular dan seluruh rakyat Malaysia termasuk di Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei dan sebagainya mengenali beliau insya-Allah. Tuan-tuan dan puan petang ini kita membincangkan satu tajuk yang agak serius, tetapi saya hendak perbincangan ini berjalan dengan cara yang casual begitu walaupun tajuknya agak serius. Apa tajuknya? Sekolah menjadi tapak pembentukan peribadi muslim. Sekolah menjadi tapak kepada pembentukan peribadi muslim. Anak-anak terutamanya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, ada 3 orang ahli panel bersama dengan saya ni. Saya nak yang pertama sekali yang membicarakan nanti mungkin antara agak-agak saya lah. Yang paling senior sekali daripada 3 orang ni ialah Tuan Haji Ahmad Haji Saidi. Seorang yang practitioners, yang pakar, mempunyai kepakaran dalam bidang pendidikan sudah berpuluh-puluh tahun tuan-tuan. Berpuluh-puluh tahun. Bukan belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Sudah tentunya lah tajuk ini sangat sesuai untuk beliau. Pernah menjadi pengetua dan pernah menjadi pejabat Jabatan Pendidikan Negeri dan sebagainya, pejabat pendidikan daerah dan sebagainya. Alhamdulillah, dalam umur yang sedemikian, dalam pengalaman yang sedemikian, saya yakin tuan-tuan yang menuntun siaran ini pada petang ini akan mendapat sesuatu daripada beliau. Yang kedua, kita nak diapit sandwich. Kita sandwich. 2 orang teruna ni akan disandwich oleh seorang dara di tengah-tengah ni, iaitu Cikgu Suzy. Kita namanya Cikgu Suzy. Nama-nama kita namakan dalam Facebook ni sebagai Cikgu Suzy. Cikgu Suzy ni guru kimia dan tercalon dan terpilih sebagai guru kimia yang terbaik dalam Malaysia ni di kalangan guru-guru pada tahun 2016 tak salah saya. Alhamdulillah sekarang sedang working for her PhD. Sekarang ni tahun yang ketiga dalam PhD untuk menghabiskan PhD-nya dalam lapangan pendidikan, alhamdulillah. Dan tadi masa saya telefon pada pagi tadi sedang sibuk menulis skrip untuk, saya tak tahu skrip untuk apa, tapi untuk sekolah, mungkin untuk drama pelajar-pelajar dan sebagainya, untuk drama pendidikan dan sebagainya. Dan yang akhirnya tuan-tuan dan puan, ini sahabat saya, teman saya yang saya angkat topi lah dengan dia tuan-tuan. Saya angkat topi dengan dia. Pagi, petang, siang, malam, memang bekerja pagi, bekerja petang, bekerja malam. Tanya siapa saja, sebut saja, dia orang yang pertama ke depan. Sebut saja tuan-tuan, kalau dia nak minta tuan-tuan, katakanlah atas sesuatu sebab, sesuatu tujuan untuk mendapatkan dana, inilah orangnya tuan-tuan, inilah orangnya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dengan kata orang, dengan latar cerita, latar belakang teman-teman, saya nak mulakan majlis ini. Saya nak mulakan tajuk dia, wahai teman-teman ahli panel sekalian, tajuknya sekolah sebagai tapak melahirkan Muslim sejati. Sekolah sebagai tapak melahirkan Muslim sejati. Apa kata kalau kita mulakan? Saya tidak bagi peluang pada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Saya dah perkenalkan diri, tapi sepatutnya elok dia perkenalkan diri. Tapi saya rasa untuk menjimatkan masa, saya akan perkenalkan juga daripada masa ke semasa nanti. Tapi apapun, saya nak mengalih terus kepada Tuan Haji Ahmad Haji Saidi untuk memulakan bicara, paling tidaknya memukadimahkan
apa yang agaknya yang tercakup dalam tajuk sekolah sebagai tapak melahirkan Muslim sejati. Sila Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Yang berbahagia Datuk, terima kasih. Selamat berpuasa dan insya-Allah kita akan buka sebentar lagi. Juga ahli panel Cikgu Suzy Hashim dan juga Cik Muhammad Yamin. Jadi alhamdulillah kita dapat live FB pada petang ini. Jadi dengan tajuk sekolah tempat melahirkan Muslim sejati ini memang tidak asing lagi kepada kita semua rakyat di Malaysia ini. Asal ada anak mesti dia ingat macam mana nak sekolahkan dia. Jadi sekolah hari ini sudah begitu tersusun, rapi, bermula dengan prasekolah, iaitu 5 dan 6 tahun atau sekolah tadika. Selepas itu sekolah rendah, iaitu daripada umur 6 hingga 12 tahun. Dan selepas itu sekolah menengah daripada 13 hingga 17 tahun. Jadi semua ibu bapa telah set dalam minda bahawa anak dia akan melalui proses ini. Jadi tuan-tuan, sekolah tempat melahirkan Muslim sejati ini memang sekolahlah tempatnya untuk melahirkan seorang Muslim. Jadi saya ambil petikan daripada Imam Ghazali rahmatullah alaih, yang mana beliau menyebutkan bahawa masa yang paling penting mendidik anak ni ialah antara 6 hingga 10 tahun, Datuk. Dan yang paling penting pendidikan ni ialah pendidikan akidah. Ini yang paling penting sekali. Di mana anak-anak kita diajar mengenal siapakah Ar-Rabb, siapakah Tuhan kita, siapakah Nabi kita, dan bertolak daripada situ barulah kita akan belajar dengan keluasan ilmu, membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan melalui pembacaan inilah ilmu itu berkembang daripada yang tidak nampak, daripada yang nampak kepada yang tidak nampak, daripada yang nyata kepada yang abstrak, daripada yang dekat kepada yang jauh, daripada yang tidak diketahui kepada yang diketahui. Cuma Datuk hari ini komen daripada guru-guru ialah ramai anak-anak pergi ke sekolah tetapi seolah-olah mindanya telah penuh. Penuh ilmu ke? Ini adalah persoalan-persoalan. Berbeza dengan dahulu, anak-anak yang pergi ke sekolah mereka diumpamakan sebagai tin kosong. Jadi para murabbi, para guru, para ustaz, para ulama memberikan ilmu dan dapat diterima dengan begitu baik. Tetapi hari ini anak-anak yang datang mereka telah ada pelbagai pengalaman-pengalaman dan pengetahuan, dan ilmu yang dimasukkan itu agak sukar untuk dimasukkan. Tetapi masih tidak terlambat. Dan alhamdulillah ilmu yang pertama tadi ialah mengenal Allah, ya, tauhid. Dan dengan pengetahuan inilah anak-anak kita mula mengenal Al-Quran, mula belajar solat, membaca doa, kasih sayang kepada ibu, bapa, guru, bagaimana berkomunikasi dengan rakan-rakan. Jadi memang di sekolah lah tempatnya. Jadi kalau dalam falsafah pendidikan kebangsaan ada 4 elemen penting, Datuk. Yang pertama dulu dipanggil jari, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan hari ini ditambah lagi emotional quotient, iaitu bagaimana hati ini pula dididik. Dahulu konsep pendidikan hanya pada minda, tetapi hari ini cuba disimbangkan dengan kerohanian, iaitu afektif. Jadi inilah elemen penting dalam pendidikan hari ini. Dan bagaimana ibu bapa begitu seronok apabila anak-anak balik dapat menunjukkan hasil pendidikan, membaca doa, doa makan, doa tidur, doa bangun tidur, masuk tandas. Hasil pendidikan itu dapat dirasai mengubah pemikiran dan sikap anak-anak, bukan sahaja menggembirakan anak-anak itu teruja untuk terus belajar, tetapi menggembirakan para ibu bapa, Datuk. Jadi ini bermula dengan akidah tadi, Datuk. Okey, Cikgu, Tuan Haji Ahmad Siddiq telah pun mengmukadimahkan apa yang disebutkan ialah tentang tingkat-tingkat pelajaran daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah yang perlu sebenarnya bukan saja dididik, bukan saja diasuh, tetapi digembling seluruh tenaga yang ada. Kata Imam Ghazali, masa yang paling baik ialah antara 6 sampai 10 tahun tadi disebutkan. Alhamdulillah, penekanannya kepada ilmu tauhid, ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kenabian dan kerasulan, tentang alam akhirat,
dan sebagainya, itu perlu ditekankan. Kemudian juga disebutkan tadi, saya nanti nak komen nanti tentang anak-anak sekarang datang ke sekolah darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, minda dia dah penuh dah. Penuh dengan apa saya pun tak tahu. Sama ada penuh dengan wallahu alam ya, yang mereka main siang malam pagi petang, kita panggil pun dia tak berbunyi, dalam bilik kita tak tahu apa dia buat, itulah minda dia dipenuhkan. Mungkin kita boleh komen selepas ini. Satu lagi sekarang ni, masa kita dulu, masa saya dulu, saya antara yang paling senior antara tiga-tiga ni, minda kita masa pergi sekolah tu dia katakan kosong begitu. Jadi kosong, mudah diisi, mudah nak menempa apa yang nak diberi oleh guru-guru. Saya nak pergi pada Cikgu Suzy. Cikgu kita kalau kita lihat, kita kehendak kita ni, bila kita sebut anak-anak yang berguna, anak-anak yang beriman, tidak lain dan tidak bukan anak-anak yang pertama sekali dari segi utility. Saya nak sebut dari segi utility, penggunaan tu. Pertama sekali, dia mesti ada mempunyai penggunaan kebaikan kepada dirinya. Kedua, kepada ibu bapanya. Ketiga, kepada keluarganya. Keempat, kepada masyarakatnya. Kelima, kepada negaranya. Dan keenam, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini tingkat-tingkat. Setiap anak kita didik dengan akidah tadi, dengan syariatnya, dengan akhlaknya, dengan keterampilannya, dengan skill setnya, dengan mindsetnya untuk diri, mak bapak, keluarga, jiran tetangga, masyarakat, dan akhirnya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini pengalaman cikgu dah banyak tahun mengajar. Cikgu telah terpilih menjadi antara guru yang terbaik dalam lapangan pengajaran, terutamanya dalam mata pelajaran kimia dan sebagainya. Apa pengalaman cikgu ya untuk melahirkan anak-anak ni? Untuk kamu berguna. Untuk keluarga kamu berguna. Untuk masyarakat kamu berguna. Untuk negara kamu berguna. Dan untuk umat kamu adalah tonggak kepada umat. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Masih Datuk Haji Datuk Sembali Kena. Saya pun masih baru 16 tahun mengajar. Daripada apa yang saya lihat dengan situasi semasa ni, yang paling penting saya nampak background keluarga, latar belakang keluarga kita. Kenapa? Latar belakang maksudnya didikan agama. Apabila didikan agama tu insya-Allah cukup, bila cukup dia akan terbawa ke sekolah. Tapi apa yang saya lihat sekarang ni, remaja-remaja sekarang, mereka seolah-olah memberontak. Nak kata memberontak, sepenuhnya tidak. Mereka dipenuhi dengan media sosial, alat gadget dan satu lagi adab. Ada adab. So biasanya adab ni dididik daripada rumah. Tapi kita akui pada zaman sekarang, mungkin ibu bapa sibuk dan sebagainya, background keluarga tu tidak dapat memberi masa kepada anak dan anak bawa ke sekolah. Dan bagi saya, kenapa saya berada di sini juga, sebab salah satu faktornya, satu background keluarga, dan bila bawa ke sekolah, cikgu, peranan cikgu tu sedikit sebanyak mempengaruhi kita. Contohnya saya hari ini iaitu Cikgu Nur Ainun yang mengajar kimia. Terima kasih kepada semua cikgu yang mengajar saya. Tetapi apa? Tetapi kerana Puan Nur Ainun ni cikgu kimia, dia telah menyentuh hati saya sebagai seorang pelajar. Kenapa saya kata begitu? Semua cikgu murabi dia mengajar. Tetapi Cikgu Ainun ada satu kejutan menyentuh hati saya dan saya bawa sehingga hari ini. Apa yang saya bawa kepada student-student saya ni? Yang pertama, saya beri salam. Yang kedua, beri makan. Yang menyentuh hati saya, cikgu saya ni memberi makan kepada saya ketika ada latihan, saya tak cukup duit dan dia belajar saya. Bayangkan dengan satu sentuhan tersebut, dia menyentuh hati saya sehingga sekarang. Dan saya berjanji untuk menjadi seorang guru, saya akan buat yang sama. Dan hingga hari ini, budaya tersebut, guru sebagai murabi, terlaksana seperti hari ini kerana guru sendiri ketunjuk role model. Dan apa yang berlaku saya lihat sekarang, adab. Adab. Budak zaman sekarang, adab. Tak kisah adab pada ibu bapa, adab pada guru, dia agak kurang. Disiplin dan akhlak. Bagi saya, kalau pelajar itu beradab, insya-Allah, dan didikan yang betul akan selamanya akan baiklah. Apa yang kita lihat sekarang ni, remaja sekarang, dia bila kita menggunakan pedagogi yang berbeza, contohnya terlalu tegas, dia akan rebel, dia akan menolak. Kalau terlalu lembut sangat pun, dia akan pijak kepala. So kita sebagai guru kena memainkan peranan seimbang. Dari pengalaman saya 16 tahun baru masih muda, saya dapati bahawa kita kena blend kedua-dua kaedah ini, tegas
tolerasi dan kasih sayang. Setelah 16 tahun, pada tahun 2015, saya dapat wrap up, saya buat kaedah cuba jaya, saya dapati kebanyakannya 80% adalah kasih sayang, memahami, tolerasi. 20% lagi mungkin tegas. Kita bagi peluang, kalau dia ni kita bagi peluang lagi sampai 3 kali dan kita tegas pada bertempat. Budak zaman sekarang mereka tidak mau dengar. Contohnya, apabila kita cakap sesuatu, contoh apa kita sama dalam kelas, saya dalam kelas, saya tak akan sebut hal kayak hari ini saya mendengar ustaz ni mengatakan bla 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 bla. Saya tak macam tu. Indirect di dalam kelas itu lepas mengajar saya akan cakap satu benda. Permulaan kelas saya ajar mereka itu apa husnuzon, bersangka baik. Mula-mula non-muslim pun tidak boleh terima apa tu husnuzon, bersangka baik. Yang kedua saya kata, saya selalu sebut bagi salam dan may Allah bless you or may God bless you. Sebab apa ya? Budak-budak sekarang nak bagi salam pada awalnya agak sukar. Boleh tanya semua guru-guru, beri salam. Yang kedua, kau nak ucap terima kasih dan minta maaf tu agak sukar. So di sini saya belajar pada cikgu saya Nur Ainun. Daripada didikan tersebut, tak salah kita sebagai guru untuk memulakan sesuatu, beri salam, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. So anak-anak muda ni jiwa dia ada satu jiwa yang dan jauh di lubuk hati dia inginkan dahagakan kasih sayang. Ada seorang pelajar saya dah 3 buah sekolah. Saya tengok dia sangat masalah disiplin di sekolah. Kebetulan tingkatan 5 saya ajar dia. Dan saya tanya dia, kenapa jadi begini? Saya tak cakap depan hadapan, saya cakap sekian A datang jumpa saya, budak pelajar lelaki. Apa yang mengejutkan saya, ketika dia rebel tu adalah dia bawa dari masalah keluarga. Benda tu kecil je bagi, kenapa? Ayah tidak membenarkan dia melepak dengan kawan-kawan main gitar sebab kawan-kawan dia sagam. Ketika dia meluahkan perasaan dia sangat marah itu, saya mendengar dan saya setia mendengar. Lepas dia meluahkan apa rasa, saya bagi satu persatu. Dan rupa-rupanya sudah lama, hampir setahun, cuma salam ayah pergi dan tidak bertegur. Dan saya cakap satu benda, kisah saya, kemudian hikmat kepada ibu ayah saya dan dia mula nampak dan saya kata, apa kata buat roti telur. Kepada pelajar sebut, dia cuba ambil hati ayah dia. Dia buat roti telur, bila ayah dia balik kerja, ayah dia tanya, ini roti siapa? Mak dia kata, roti si A. Ayah dia masuk bilik, terus peluk. Dia memang sebab, itulah pengalaman sebab saya. Kenapa? Dia cakap selama ini dia ingat ayah dia sangat ego. Maklum mana orang lelaki, dua-dua ego. Apabila ayah dia peluk dia cakap, ya Allah, teacher, satu perasaan yang tak dapat digambarkan. Keesokan harinya, dia tunggu saya di pintu makmal dengan rambut yang sudah botak. Rambut dia botak. Saya kata, kenapa rambut botak? Teacher nak jumpa teacher. Dia masuk, dia meluahkan dengan perasaan dia, ya Allah teacher, saya faham perasaan tersebut. Di sini bermaksud, anak-anak ni dia membawa mungkin perangai di rumah ke sekolah sebab keluarga. Kadang mungkin ayah menganggap itu tidak boleh, itu tidak boleh. Sedangkan ibunya blended, tegas, tolerasi, kasih sayang. Dan InsyaAllah. Saya dapati anak-anak lelaki terutamanya, dia dahagakan kasih sayang, mungkin pelukkan seorang ayah atau seorang ibu itu dapat mendamaikannya. Itulah Datuk saya rasa. Terima kasih. Cikgu ya, saya ingat cikgu ni banyak menerangkan mengenai adab, kan ya. Tapi dalam apa yang disebut oleh Tuan Haji Ahmad Saidi tadi ya, basically apa yang nak dibagi untuk menjadikan insan Muslim yang baik ada 3 perkara. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Dalam akhlak tu terangkumlah adab yang dibincangkan. Dan adab-adab yang disebutkan tadi, tuan-tuan, adab dengan mak bapak pun tak apa nak jadi, adab dengan guru pun tak apa nak jadi, adab dengan orang tua-tua pun tak apa nak jadi. Ini yang berlaku kepada anak. Bahkan saya yakin tiap-tiap rumah di Malaysia ni, tiap rumah di Selangor ni, tiap rumah sama ada di Banting, sama ada di Shah Alam, sama ada di Taiping, Cikgu Suzy ni di Taiping, saya rasa ada anak-anak yang mempunyai akhlak itu bertentangan dengan kehendak kita sebagai Muslim yang diam sebumbung dengan kita. Saya nak pergi terus kepada Ustaz Yatman. Ustaz, ya, tadi kita sebut 2-3 kali perkataan murabbi. Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan kepada para penonton ribuan itu Ustaz ya, beza murabbi dengan teacher.
Berbeza murabbi dengan guru. Ada tak perbezaan? Atau sama saja? Ataupun interchangeable. Kita boleh gunakan murabbi, kita boleh gunakan guru dan sebagainya. Kalau Ustaz dapat sikit cerahkan kepada kami, kepada saya ni lah. Cerahkan kepada saya yang tak berapa reti ni agaknya. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk dan juga semua sahabat-sahabat panel pada petang ini. Alhamdulillah, saya fikir perbincangan santai kita pada petang ini cukup penting untuk kita melihat dalam konteks membina satu generasi yang akan meneruskan kesinambungan umat dan juga kesinambungan Islam di atas muka bumi ini. Jadi mendengar kepada dua rakan panel kita tadi yang telah menyebutkan tentang bagaimana kedudukan sekolah sebagai platform untuk mendidik anak-anak kita, dan begitu juga dengan Cikgu Suzy menekankan soal pendidikan adab sebagai teras kepada membina insan-insan yang boleh untuk kita harapkan masa depan kita. Dan Datuk juga telah menyebutkan juga tadi tentang bagaimana untuk menjelaskan soal yang berkaitan dengan pendidik atau murabbi ini. Ya. Jadi Datuk mungkin untuk membicarakan soal murabbi ini kita kena panggil tuan-tuan guru yang hebat ya untuk menceritakan tentang apa itu murabbi ya. Tapi mungkin dalam konteks untuk kita memahami sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang ada anak-anak, saya fikir kita sering meletakkan tanggungjawab itu mungkin kita mengharapkan kepada para murabbi, kepada para pendidik, kepada para guru-guru, kepada para ustaz dan juga kepada orang yang kita rasakan mereka boleh membantu pembentukan anak-anak kita tanpa kita memberikan tumpuan juga kepada kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang murabbi, kita juga sebagai orang yang sebenarnya akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Allah SWT ke atas bagaimana level pendidikan anak-anak kita. Jadi mungkin kalau kita nak menyebutkan tentang murabbi ini Datuk, kita harus menanyakan diri kita, apakah level kita ini sekarang ini? Kita ni apa? Guru ke? Cikgu ke? Pendidik ke? Atau murabbi kepada anak-anak kita ini? Sebab bagi saya mungkin bila kita menyebutkan tentang murabbi ini ialah orang yang boleh memberikan tarbiyah, memberikan takdibiyah, ya, memberikan kita katakan sebagai satu pendidikan yang akan membentuk anak kita selaras dan juga sejajar dengan apa yang telah Nabi sebutkan dalam hadis Jibril. Kalau kita sering sebutkan, Nabi ditanya oleh Jibril mahwal iman, mahwal Islam dan juga mahwal ihsan. Jadi Datuk juga sebut tadi tentang adab tadi. Ya. Kita ni nampaknya banyak dalam konteks pendidikan kita mungkin kita akan ada satu kelompongan yang mungkin kita tidak mengambil kepedulian yang serius bila mana kita ni sering menekankan soal yang kita katakan sebagai pendidikan yang boleh dilihat, yang boleh dibaca, yang boleh dilihat nilaiannya dalam bentuk markah dan sebagainya. Ya. Sebab itu dalam konteks hadis tadi saya suka nak kongsikan bagaimana untuk kalau kita sebagai seorang ayah yang ingin menjadi murabbi, seorang guru yang ingin jadi murabbi, pendidik, mereka harus memahami konsep hadis Jibril ini. Bagaimana Nabi menekankan, diterangkan tentang iman, Islam. Saya rasa kita diterangkan dua perkara ini. Tetapi soal yang ketiga, mahwal ihsan. An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang ini sebenarnya yang mungkin ada kelompongan yang besar yang seharusnya para murabbi, para pendidik, para guru, para pendakwah harus memberikan penekanan bagaimana kita nak merasakan rasa bertuhan kepada Allah SWT ini. Yang saya fikir inilah sebenarnya matlamat pendidikan yang kita nak bawa, ialah akhirnya manusia itu akan mengenal Tuhan. Bagaimana dia mengenal Tuhan? Walaupun dia tidak nampak Tuhan, tapi dia merasai dalam hidupnya itu ada Tuhan. Sebab itulah soal ihsan tadi, soal akhlak. Sebab bila kita bicarakan soal akhlak, moral, dia hanya dilihat dalam konteks akhlaknya dia senyum, akhlaknya dia bila bercakap dalam keadaan nada yang baik, bersalaman dan sebagainya. Itu dia bila berjalan di hadapan orang tua dia tunduk dan dia tidak berbisa, nampak akhlak. Tapi yang lebih dalam akhlak itu saya fikir ialah akhlak dalaman itu.
hatinya itu, nilai keihsanan itu yang saya fikir menjadi peranan besar para murabi. Dan saya rasa sekarang kita tak perlu cari murabi, kita harus menjadi murabi sebenarnya Masya untuk Allah. pendidikan anak-anak kita ini. Dan Allah. inilah saya rasa cabaran kita untuk menjadikan anak-anak kita yang Datuk sebutkan tadi qurrata a'yun. Saya fikir inilah matlamat seluruh keluarga di atas muka bumi ini, khususnya orang Islam, nak melihat anak-anaknya, zuriatnya yang menyejukkan mata. Tidak ada lain tidak bukan kalau anak-anak itu dapat mengenal Tuhannya dan dapat berkhidmat, dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia, dan akhirnya inilah yang menjadi matlamat kepada soal pendidikan yang kita nak bincangkan. Okey. Kadang itu yang boleh saya kongsikan. Masya Allah. Cantik, cantik, cantik. So, saudara, ulasan yang dibuat oleh Ustaz Yadman ni, alhamdulillah tuan-tuan dan puan ya, mengenai Jibril datang menanyakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama soal Islam, soal iman, dan akhirnya soal ihsan. Yang tiga itulah, nombor tiga itulah kita membuat sesuatu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, takut nak melakukan sesuatu. Nak kita membelakangkan guru, tuan-tuan, nak menjenakakan guru, takut Allah akan murka kepada aku. Apalagi nak menjenakakan mak, nak menjenakakan ayah, takut Allah murka kepada aku. Jumpa duit RM5 dekat kantin, tuan-tuan, aku tak ambil, aku takut. Nanti aku takut kepada Allah. Saudara-saudara, inilah yang kita nak sampaikan. Dan ini, nak menyampaikan ini tuan-tuan, daripada ratus ribu guru ni, guru sekolah rendah, sekolah menengah campur ni, berapa guru agak-agak yang boleh menyampaikan message yang disampaikan oleh Ustaz Yadnan tadi. Maknanya message yang bahawa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Dalam kata lain, itu ialah message ihsan. Ribu-ribu guru kini. Kadang-kadang dia katakan, ini ustaz, ini tugas ustaz, ini ustaz punya tugas ni. Tapi Ustaz Yudman kata, ini tugas semua. Saya nak minta Tuan Haji Ahmad Sidi lah, kalau dapat ulas sikit lah. Ini tugas ustaz saja ke? Tugas ustazah saja ke? Atas tugas guru kimia, tugas guru fizik, tugas guru biologi, tugas guru sains, tugas guru matematik. Macam mana? Tuan Haji Ahmad Sidi. Sila. Ya, Datuk. Seperti yang disebut tadi ya, akhirnya ke manakah pendidikan ini akan membawa anak-anak didik kita? Selain daripada konsep tauhid ialah solat ya. Kepentingan solat itu apabila sudah dapat dilaksanakan, diamalkan, jazam kepada anak-anak kita, maka akhlak tadi akan dapat terbentuk ya. Dan juga kefahaman yang mendalam seperti yang disebut oleh Ustaz Muhammad Yaman tadi. Kerana Rasulullah SAW menyebutkan suatu hadis yang bermaksud anak-anak ini adalah merupakan kain putih. Terpulanglah kepada ibu bapa untuk menjadikannya Yahudi, Majusi, Nasrani. Terpulang. Artinya dalam pendidikan ini ada dia punya kurikulum dia. Kita nak bawa ke mana anak-anak kita ni? Berapa juta anak-anak kita di negara kita ini, kita nak bawa ke mana? Jadi selain daripada kita berjaya dalam bidang akademik, tadilah ya, yang mustahannya ialah dia solat dan mempunyai akhlak yang tinggi. Kerana di sinilah paksi, dan ini peranan guru. Guru sebagai model, tadi pun telah disebutkan oleh Cikgu Suzy ya. Apabila guru memberi pencontohan yang baik kepada anak murid, sampai sekarang dia kenal ya, tak boleh lupa. Itu guru yang berjaya memberi sentuhan. Seperti dahulu, saya pun teringat guru lama saya ya. Ada rakan saya dalam kelas, pagi dah tidur. Pagi kita belajar, tapi dia ni tidur. Jadi cikgu lama-lama marah ya. Cikgu A masuk marah, cikgu B masuk marah. Tapi ada satu cikgu yang sini ya, penolong kanan tak silap saya. Dia tengok daripada luar, kenapa budak ni tidur. Dia minta maaf, dibawa budak tu pergi ke kantin. Makan, minum. Dan selepas diberi hadiah makan di kantin itu, didapati pelajar ini belajar seperti biasa, bersemangat dengan rakan-rakan. Dan selepas itu baru diketahui, setiap pagi pelajar ini pergi ke sekolah, dia tak minum pagi. Dia tidak minum. Jadi bila ditanya, kenapa tak minum? Dia kata, tak ada pun nak diminum. Mak kat mana? Mak belum bangun. Bas sekolah sudah tunggu. Ini anak yang pintar, dia siapkan diri sendiri, dia pergi ke bas sekolah.
Jadi apabila ini diketahui oleh semua guru, semua pun telah menjadi simpati dan menjadi satu model yang baik, satu pendekatan yang baik dalam meningkatkan jati diri pelajar tersebut. Jadi inilah Datuk, apabila guru menjadi model terbaik, tadi disebutkan sebagai murabbi, apabila murabbi pada saya, ia harus berpaksi kepada Allah Ta'ala. Berbeza dengan guru. Guru non-Muslim pun boleh jadi, diberi latihan di universiti, pendidikan, diploma pendidikan, ilmu pada bidang-bidang tertentu, maka dia akan menjadi guru. Tetapi apabila murabbi, dia akan membawa ilmu yang dicurah itu dan dengan ilmu yang didapat, akhirnya dia balik ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia Datuk sepanjang hidup dia hinggalah bertemu dengan Allah Taala. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji menekankan mengenai ibadah. Maknanya salat dan sebagainya yang mesti diterapkan kepada anak-anak ini untuk memungkinkan dia melangkah tapak yang pertama, tapak yang kedua, tapak yang ketiga untuk menjadi insan Muslim yang sejati. Cantik maknanya jolukan daripada Tuan Haji Ahmad Said itu sangat cantik dan berkait dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Yatman sebentar tadi. Saya nak balik kepada Cikgu Suzy. Cikgu, kalau kita tengok keseluruhannya, orang-orang siapa-siapa pun yang mengkaji tentang soal pendidikan ni sampai peringkat universiti ke mana pun, dia ada 4 atau 5 komponen yang penting. Pertama ialah ibu bapa dulu. Ibu bapa ni ialah guru yang pertama dan utama. Bukan cikgu, bukan Ustaz Yudman, bukan Cikgu Suzy, bukan bapa saya dan mak saya adalah guru yang pertama kepada saya. Nombor 2 ialah tentang sekolah. Sekolah ni ada 2. Satu, kurikulum sekolah, iaitu dengan konten-konten yang ada dalam pendidikan. Yang kedua ialah guru-guru di sekolah. Maknanya ada 2 dekat situ. Jadi 2 campur 1 tadi 3. Yang keempat ialah tentang environment budak-budak ni. Siapa kawan dia, macam mana guru dia yang kata tadi, Puan Nur Ainon tadi, Masya Allah Puan Nur Ainon tadi, saya tribute to Puan Nur Ainon. Your name is being mentioned, this evening oleh murid kita namanya Cikgu Suzy. Maknanya betapa seronoknya dia kerana bergurukan dengan Puan Nur Ainon, insya-Allah. Jadi guru dan persekitaran yang begitu, dan juga satu lagi tuan-tuan dan puan, yang pentingnya ialah mereka yang berkuasa. Yang berkuasa ni sangat penting untuk melengkapkan. Kalau yang berkuasa tidak memainkan kuasanya untuk sama-sama membukakan ruang supaya akan wujud suasana yang dapat melahirkan insan-insan yang Muslim sejati ini, maka agaknya sukar juga kita untuk keluar daripada masalah yang kita hadapi. Jadi Cikgu Suzy, ibu bapa, Cikgu Suzy dah sebut tadi. Di sekolah, kurikulumnya, kontennya, gurunya, dan persekitarannya. Termasuklah persekitaran itu PIBG-nya, masyarakat keliling setempatnya, dan masyarakat luasnya. Agaknya mungkin boleh dikatakan the interdependency between all these 3-4 elements itu menjadikan sesuatu yang mantap untuk membentuk insan-insan menjadi insan yang disayangi, dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Cikgu Suzy? Ya Datuk, setiap satu komponen tu mempunyai kesambungan dan kebergantungan antara satu sama lain. Saya bersyukur, saya sebut ke sekolah saya, alhamdulillah pengetua saya Muhammad Fakhruzi, pengetua baru, dia datang membawa budaya setiap hari Jumaat bacaan solat Yasin, baca surah Yasin dan tazkirah. Di mana dia diberikan 2 kelompok. Satu untuk pelajar Muslim, satu pelajar non-Muslim. Non-Muslim ada bersama Mr. Siva. Mr. Siva di bawah santapian rohani. Untuk pelajar Muslim, kami akan dalam 30 minit akan baca Yasin dan tazkirah. Satu waktu tazkirah. Tazkirah dibuat oleh setiap orang guru setiap minggu. Kenapa di situ? Sekurang-kurangnya barisan pentadbir telah merancangkan satu program iaitu majlis ilmu setiap hari Jumaat. Satu. Yang kedua, saya dapati cikgu-cikgu di sekolah saya, gabungan dia sangat bagus. Kerana apa Ustaz? Datuk dan independen semua. Kerana apa? Walaupun ada pelajar, saya akui, ada pelajar-pelajar yang kurang mahir membaca Al-Quran. Atau ada di kalangan yang solat tidak cukup waktu. Di situ beberapa orang guru ambil inisiatif. Bukan sahaja ustaz atau ustazah, peranan di situ setiap guru memain peranan.
Mungkin cikgu, contohnya saya nak sebutkan nama, maafkan saya, Puan Sofia. Puan Sofia ni telah mengambil kelompok pelajar secara senyap-senyap dan membuat kelas bacaan, cek bacaan, Abatasa dan sebagainya. Dan ada guru lain pula, contohnya PKP atau setiap majlis, kami bergabung jalin sumbangan. Guru-guru ikhlas sumbangkan untuk pelajar yang tidak berkemampuan. So di sini contohnya lagi yang apa yang sekolah saya buat, kebergantungan barisan pentadbir itu sangat penting. Hala 7 contohnya apabila kita melihat keadaan zaman sekarang remaja jiwanya tidak seperti menuju kepada syariat kita, saya menjemput, saya minta izin dengan Allah SWT, saya mohon, kita tahu nak jemput Ustaz Ibnu tu sangat susah sebab terlalu pack. Tapi dengan izin Allah tahun lepas, Ramadan ketiga, saya dapat menjemput Ustaz Ibnu. Di situ bila dapat bawa Ustaz Ibnu ke sekolah saya dan dikongsi oleh sekolah-sekolah berdekatan, apa yang saya nampak. Walaupun pelajar tersebut disiplin yang sangat hardcore, yang kurang agama, di situ ada satu momentum. Dengan izin Allah, ada satu momentum saya dapat lihat satu dewan merasai, iaitu Allah sayang kita. Apabila pelajar merasa Allah sayang kita, sebab budak remaja sekarang dia tahu Allah ada, tetapi dia masih sambil lewa. Apabila kita bawa program bersama, di situ tercetusnya satu kesedaran, keinsafan. Walaupun sasaran kita keseluruhan, mungkin Allah jentikkan separuh atau suku, bersyukurkan di situ barisan pentadbir telah melaksanakan satu program yang dapat membimbing dan mendidik para pelajar dari segi akhlak dan agama semua. So, di situ sangat main peranan penting lah saya rasa. Dan guru-guru juga saya rasa, kenapa? Apa yang saya lihat, budak-budak sekarang suka berkata-kata kesat, maafkan saya, kata-kata kesat, suka mencarut dan kata tidak enak didengar. Apa yang saya buat dekat kelas saya, kalau saya dengar saya akan panggil dia, maaf si A datang sini, dia tak berapa suka, boleh tak? Saya cakap kat dia kenapa tak suka, Tuhan tak suka, boleh tak baca istighfar? Dia akan istighfar lah 10 kali. Kalau non-Muslim pula, automatik dalam kelas saya insya-Allah, Alhamdulillah, dah tiada perkataan-perkataan yang tidak elok. Kerana automatik kalau contoh perkataan stupid. For the Muslim, I say, what you say just now? Stupid. I'm so sorry, God don't like that, what should you do? I'm sorry God, I'm sorry God, I'm sorry God 10 kali. So kita ni nak rangkum semua agak sukar, tetapi kita buatlah daripada sekecil-kecilnya. Daripada sana kita istiqamah perlahan-lahan. Didik pelajar tersebut, pertama perkataan-perkataan yang tidak enak tu kita tukarkan kepada Muslim istighfar. Terusnya pelajar-pelajar kalau sampah-sampah, sebab ada hadis Nabi katakan, kita bagi salam, buangkan apa? Kayu tepi jalan, ranting tepi pun salah satu pahala. So ketika saya nampak sampah banyak, saya minta pelajar ambil. Bila pelajar ambil, saya pun ambil sama-sama. Dan saya kata apa dekat mereka? Ini adalah rezeki kamu, Tuhan sayang kamu, bukan semua dapat. So lama kelamaan bila mereka dapat budaya tersebut, tengok muka saya atau muka orang cikgu, automatik mata dia akan tengok ke bawah. Sebab nak membudayakan tu bukan senang, Datuk. Kebergantungan, saling kerjasama antara guru-guru tu sangat penting. Termasuk IDG dan sebagainya. Alright, okay. Oh, terima kasih. Maknanya sekolah cikgu ni dengan pengetua yang baru mengadakan program-program Yasin dengan tazkirah. Semua cikgu mesti terlibat memberikan tazkirah. Dengan cara begitu, cikgu ini pun mempelajari sesuatu, cikgu ini pun merasakan sesuatu, cikgu ini pun merasakan sumbangan sesuatu. Kalau tidak, hanya mengajar matematik balik, mengajar matematik balik begitu sajalah. Tapi dari segi murabbi, dari segi pendidikan, dari segi tarbiyah, dari segi mendidik sebenarnya, mungkin tak sampai kepada peringkat mendidik sebagaimana yang kita sebutkan, yang tadi katakan tentang apa ni, murabbi, takdib, mendidik tu tidak sampai ke peringkat itu. Saya nak pergi kepada Ustaz Yatman. Ustaz, ya, kita jelas macam sekolah yang disebut tadi. Apa caranya dengan masalah pelajar disebut? Tapi tadi nampaknya masalah pelajar yang disebut tu saya rasa agak-agak soft, agak-agak soft. Tapi pengalaman saya selama hampir 40 tahun dengan summer camp saya, dengan smart learning saya, dengan parenting saya, dengan program remaja, dengan berbagai program yang lain yang melibatkan remaja sampai remaja universiti ni, saya tengok pengetahuan yang pertama dan amalan sangat-sangat dhaif. Pengetahuan agama sangat dhaif,
amalan agama sangat-sangat baik. Sangat-sangat, bukan dhaif, sangat-sangat dhaif. Hingga kan ambil wuduk pun masih tak tahu lagi ambil wuduk. Fatihah masih ramai yang tak boleh lulus atau tak boleh kata orang tak boleh lulus, kan gunakan perkataan lulus lah. Macam Fatihah itu kalau betul-betul nak dilihat dari segi tajwidnya, dari segi makhrajnya, dari segi macam mana caranya yang baca dia betul, sepatutnya Fatihah itu dibaca dengan betul. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan? Maka dengan itu timbullah masalah besar. Masalah sekolah bandar, sekolah luar bandar sekarang pun masalah yang pertama tanya guru-guru apa dia? Masalah nak mententeramkan kelas. Kelas, the class management. How to manage a class of 25 students or 30 students ni. Kadang-kadang timbul masalah. Terutama kelas-kelas, kalau misalnya tingkatan 5, ada 7 kelas, kelas yang nombor 6, kelas yang nombor 7 tu, itu kadang-kadang cikgu pun tak nak masuk, dia pun suka kalau cikgu tak nak masuk. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut? Saya nak bagi tahu, nak minta Ustaz Yadman ni supaya dapat komen sikit ni. Boleh tak kita melaksanakan sesuatu nak melahirkan insan yang kita namakan sebagai insan Muslim sejati ni, kalau misalnya paksinya bukan agama, kalau misalnya terasnya bukan agama, kalau misalnya pokoknya bukan agama, kalau misalnya fundamentalsnya bukan agama, boleh atau tak boleh? Tapi percubaan sekolah Cikgu Suzy tadi, very, very commendable, very commendable. Saya sokong dan tahniah. Sampaikan tahniah saya kepada Ustazah Sofia, sampaikan tahniah saya kepada guru besar, pengetua yang baru berkhidmat di sekolah itu. Sila Ustaz Yadman. Terima kasih Datuk. Soalan tentang apakah selain agama boleh dijadikan sebagai teras dalam membentuk manusia dan juga mendisiplinkan manusia. Saya fikir kita cukup yakin dan percaya bila Allah sebutkan dalam Al-Quran menyatakan tentang bagaimana kita ini adalah merupakan telah memberi satu pengakuan kepada Allah SWT. Sebab itu dalam ayat disebutkan yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Jadi maksudnya ini adalah satu pengakuan, satu syahadah, suatu ikrar di peringkat awal kejadian insan dalam alam ruh lagi, mengakui akan hakikat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila lahirnya manusia di atas muka bumi ini, pastinya apa perkara yang utama yang perlu mereka cari, mereka belajar ialah tentang mengenal kepada Tuhannya itu sendiri. Kerana itu yang telah diterima, telah diangkat sebagai pengakuan, dan itu juga merupakan sebagai sesuatu yang akan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu dalam soal pendidikan anak ini, saya fikir tidak lain tidak bukan terasnya ialah pendidikan agama atau terasnya ialah agama. Bukan hanya pendidikan agama berbeza dengan pendidikan akademik dan sebagainya. Sebab itu saya fikir para ulama Islam juga telah memberikan satu kaedah untuk memahami bagaimana untuk kita mendidik anak-anak kita dengan mengklasifikasikan ilmu itu kepada dua, ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Saya rasa walaupun ini klasifikasi ini dianggap sebagai seolah-olah seperti perkara biasa, tapi saya fikir inilah kefahaman kepada pengkelasan ini, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, inilah sebenarnya yang harus menjadi kekuatan kepada para guru, pada ibu bapa untuk merencanakan pendidikan anak-anak mereka itu. Tadi Datuk sebut tentang bagaimana anak-anak ini bila mereka masuk ke peringkat sekolah menengah, sekolah peringkat tinggi, peringkat universiti. Dan saya terima kasih Datuk, alhamdulillah saya berada di universiti ini, saya taklah menghadapi masalah-masalah mungkin di peringkat sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah. Ya. Tapi saya amat setuju dengan Datuk sebenarnya. Yang boleh kita nyatakan, boleh kita akui bahawa tahap pendidikan, kefahaman anak-anak kita soal agama ini, saya rasa memang di peringkat sekolah kafar lagi Datuk. Allah. Kenapa? Kerana mereka tidak, itu kalau kafar mereka betul-betul faham, tak apa. Tapi kalau kafar pun hanya sekadar untuk ambil sijil kafar saja, saya fikir pendidikan anak-anak kita kalau di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi, ke APT, APTS, saya fikir memang amat membimbangkan yang amat sangat. Kerana apa? Kerana kekuatan mereka, dan satu perkara lagi kerana mereka tidak ada peningkatan untuk menambahkan ilmu agama mereka. Sebab itu saya boleh katakan ilmu kita ini mungkin ilmu yang kita belajar di sekolah rendah. Ilmu agama kita adalah ilmu yang kita belajar di sekolah menengah. Selepas masuk universiti, kita tidak ada lagi
kita punya usaha untuk menambahkan lagi keilmuan, kefahaman tentang soal-soal agama ini. Sebab itu tidak pelik sebenarnya bila manusia itu sudah mungkin menguasai ilmu fardu kifayahnya, ilmu-ilmu yang kita bersifat ilmu yang keduniaan ini, dan mereka tidak ada kekuatan soal-soal ilmu fardu ain, tidak mustahil bahawa ini akan menjadi konflik dalam kehidupan mereka dan mereka akan melihat ini sebagai suatu keutamaan mereka sehingga mereka meninggalkan soal agama tadi. Sebab itu dalam Al-Quran kalau kita sebut, Allah nyatakan dalam surah dalam Al-Quran Allah sebutkan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu darul, maksudnya bersungguh-sungguhlah cari kebahagiaan kamu di akhirat. Allah sambung wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan lupa soal kamu di dunia ini. Maknanya dunia ini bukan menjadi keutamaan yang terlalu tinggi, bahkan kita kata tak, jangan lupa je lah. Macam Datuk lah, kalau Datuk ke Shah Alam, jangan lupa datang rumah saya contohnya. Lupa pun tak apa. Selain itulah. Tapi maksudnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, maknanya cari bersungguh-sungguh untuk mencari bahagian kamu di akhirat. Maknanya bagaimana? Tidak lain tidak bukan ialah soal penekanan, penguasaan, kefahaman kepada ilmu fardu ain yang saya fikir kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ahli masyarakat mungkin tidak memberikan penekanan yang bersungguh soal ini. Bahkan kita melihat kepada soal-soal yang lebih luar, lebih soal fardu kifayah tadi, sehingga melupakan bab fardu ain ini. Walaupun mungkin kalau kita sebutkan perkara ini macam kita ni dianggap sebagai tradisional, tapi kita lihat kehebatan manusia itu bukan dilihat dalam konteks luarannya, tapi dalam konteks dalamannya. Macam Datuk lah, namanya luarannya, dalamannya hebat. Jadi maknanya adanya kekuatan ilmu fardu ain yang ada pada Datuk dan juga ilmu fardu kifayah. Jadi saya fikir rangkuman inilah sebenarnya yang harus ada pada semua orang untuk kita memberikan penekanan kepada anak-anak kita. Sebab itu kita jangan salahkan sesiapa dalam hal ini, jangan tuding siapa. Maka lihatlah diri kita, apakah kita benar-benar memberikan tumpuan penekanan kepada soal pendidikan fardu ain tadi, atau kita hanya melebihkan fardu kifayah tanpa sehingga kita melupakan dan juga tidak memberikan penekanan, bahkan kita merengah-ringankan fardu ain tadi. Sebab itulah Tuan Haji Saidi sebutkan tadi tentang penghayatan solat. Solat ini tidak akan dapat difahami, tidak akan dapat dihayati kalau tidak ada kekuatan fardu ainnya. Dan solat ini juga saya fikir merangkumi 3 aspek tadi. Soal ihsannya pun ada di dalam solat, soal akidahnya pun dalam solat, soal Islamnya pun dalam solat. Maknanya solat itu saya fikir satu rangkuman, satu manifestasi tentang memahami konsep akidah, syariah dan juga ihsan. Jadi maknanya bagaimana kita nak faham ini kalau tidak ada ilmu fardu ain yang sungguh-sungguh. Sebab itu saya rasa fardu ain ini bukan di peringkat sekolah rendah. Saya rasa peringkat kita pun harus juga. Jadi fardu ain ini bukan hanya sekadar kita belajar tentang wudu, batal wudu, pasal mandi janabah dan sebagainya. Tapi fardu ain ini adalah ilmu-ilmu yang berteraskan kepada agama yang akhirnya membawa kepada keyakinan kepada Rasulullah. Saya rasa itu yang harus. Masya Allah. Oh, cantik. Saudara, inilah sebenarnya kalau kita lihat kan ya, masalah besarnya yang saya nampak. Saya pernah terlibat dan sekarang masih terlibat lagi tuan-tuan dan puan. Ambillah masjid, ambillah surau. Sebelum Covid ni, Ustaz, Tuan Haji dan Suzy, sebelum Covid ni, saya pusing satu Malaysia, meneruskan dah 30 tahun ni, pusing. Sebelum Covid, saya berada di Kedah, saya berada di Perak, saya berada di Terengganu. Yang teman-teman di sana, di kawasan itu merancangkan kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, petang-petang biasanya ada parenting. Parenting nak cerita pendidikan anak-anak. Biasanya satu hari 3-4 program. Saya biasanya pergi 6 hari 5 malam, 6 hari 5 malam macam itu. Saya nak bagi tahu ya, tempat-tempat yang saya pergi itu, kadang-kadang hari Sabtu, hari Ahad, kalau misalnya cuti sekolah pada satu hari Ahad. Hari Sabtu, katakanlah kuliah subuh. Hari Sabtu, katakanlah kuliah maghrib. Ramai yang datang. Maklumlah sesekali kita datang ni, orang tahu nama kita, ramai yang datang. Tapi Cikgu Ustaz Yatman, tapi Tuan Haji, tapi Cikgu Suzy, nak cari anak muda daripada umur 15 sampai kepada 22 tahun, 23 tahun, kosong. Inilah masalah. Masalahnya ialah mereka tidak merasakan pentingnya ilmu agama, terutamanya fardu ain yang disebutkan tadi. Akhirnya mereka hidup tanpa fardu ain, mereka hidup tanpa agama.
Tuan-tuan ya, para penonton yang mati silam, tuan-tuan takut tak takut dengar apa yang Ustaz Yatman kata? Sampai peringkat universiti, Ustaz Yatman ni pensyarah universiti. Sampai peringkat universiti pun pengetahuan dan amalan agama siswa-siswa dan siswi macam di peringkat kafar. Tuan-tuan tak rasa ke? Tak rasa ke ya Allah? Peringkat kafar. Itu pun dia kata peringkat kafar, mungkin a parroting, just a parrot. Parrot macamnya burung kakak tua begitu saja. Tak faham apa artinya, tak faham apa pengayatannya, tak faham apa pengisiannya, tak faham apa yang perlu dilahirkan daripada ibadat-ibadat itu dalam bentuk rangka akhlak yang mesti ditunjulkan. Jadi saya tak tahulah bila Ustaz Yatman menyebutkan begitu. Saya pun ayah, tapi saya banyak cucu sekarang, cucu yang masih sekolah. Anak-anak saya dah masuk universiti, dah habis, dah dewasa dan sebagainya. Tapi bila dia menyebutkan pengetahuan siswa-siswi ini, ilmu dan amalannya seperti kafar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka keluar universiti nanti umur 23 tahun. Mereka akan kahwin umur 26 tahun. Bayangkan kafar kahwin dengan kafar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Okey, ini ada saya nak bacakan. Daripada Abu Farhan Hafiz. Program kerohanian perlu kerjasama, kebersamaan daripada semua guru dalam sebuah sekolah. Bukan dibebankan oleh kepada guru agama saja. Guru agama pula perlu memberi kepercayaan padu kepada guru-guru lain dalam menjayakan program-program kerohanian. Seorang daripada Singapura, Bu Norani daripada Singapura. Tim guru-guru seperti di sekolah Cikgu Suzy deserves applause. Applause deserve kita. Tepuk tangan, maknanya gembira lah, baguslah, teruskan. Wahai prinsipal, teruskan. Wahai sekolah-sekolah yang lain, kalau belum buat macam sekolah Cikgu Suzy. Inilah di antaranya Cikgu Yatman, Ustaz Yatman dan Tuan Haji Ahmad tadi menyebutkan inilah yang penting. Agama. Tak ada agama habis. Dan agama itu semestinya inna dina indallahil Islam. Semestinya agama di sisi Allah yang satu itulah Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan daripada anak-anak kita ni, kalau ada yang ambivalent, ya, yang ya tak ya tentang ya perlu ke agama tu patutnya diajarkan fardu ain di sekolah, ustaz-ustaz saja mengajar, guru-guru tak perlu, guru-guru lain tak perlu. Saya rasa kita kena iris. Allah tanya kepada cikgu-cikgu seluruhnya. Cikgu matematik akan ditanya, cikgu geografi akan ditanya, cikgu history akan ditanya, cikgu bahasa Inggeris akan ditanya. Apa yang telah kamu tumpahkan kepada murid kamu selama 5 tahun sekolah menengah, 6 tahun di sekolah rendah. Hingga sampai universiti pun pengetahuannya macam kafar aja. Apa yang kamu buat? Tuan-tuan pasti akan ditanya dan saya pasti akan ditanya. Saya nak pergi balik kepada tuan-tuan ya. Kita sekarang ni jam saya menunjukkan pukul 6.10. Kita boleh satu round lagi. Satu round pun pendek, satu orang sekitar dalam 3 minit gitu, 2-3 minit saja. Apa yang saya nak sebutkan ya, dan yang akhir ni, saya harap kalau dapat kita sambung lagi. Tuan-tuan dan perempuan ya, saya fikir ini perlu dalam bulan Ramadan ni, dalam PKP ni, tajuk ini pada saya sangat-sangat perlu. Tajuk ini orang tua pun terlibat, orang muda pun terlibat, kanak-kanak pun terlibat. In fact, kalau sebenarnya cerita tentang mendidik, mengasuh ni, daripada bayi pun terlibat. Bahkan di alam rahim pun, kandungan di alam rahim pun terlibat. Tuan-tuan, lepas itu saya minta lah kalau dapat ya, saya nanti dengan kebenaran teman-teman semua, kita ada dalam 24 hari lagi atau 23 hari lagi menghabiskan Ramadan. Dan insyaAllah kalau boleh saya panggil sekali lagi ke macam mana ke caranya tuan-tuan yang ada kat sini, nama Masuk Suzy dapat agree untuk datang. Untuk kita bincang ni, ini hidup. Inilah benda yang hidup yang berada di hadapan kita. Kita tak boleh selesaikan, tapi insyaAllah ada tangan yang boleh menyelesaikan. Dengan tangan kita memulai ini bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang saya nak sebut di akhir ni kepada Tuan Haji Ahmad Saidi ya. Tuan Haji ya, kalau kita tengok dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita dalam masyarakat insya-Allah, sekolah ni. Dan kalau kita tengok ibu dan ayah ni ada tendensi daripada dulu lagi, ada tendensi untuk farm outsource. Dia outsource saja. Sekolah ini sebagai pengganti dia. Serahkan dia di sekolah, dia tak tahu apa dah. Boleh baca Quran ke, tak boleh baca Quran ke, semak ke, tasmik ke, dia tak tahu apa dah. Sampailah anak tu umur 18 tahun, dia tak tahu apa dah. Jadi inilah penglibatan mak bapak yang bukannya minimal.
kadang-kadang tak terlibat langsung. Kok ada antara ibu pun bapa, ibu. Pergi jumpa cikgu, ibu. Hadir PIBG, ibu. Ambil report card, ibu. Ayah tak muncul-muncul. Ini kebanyakan yang saya dapat feedback daripada teman-teman. Macam mana cikgu ya, pengalaman cikgu sendiri yang mengajar begitu lama, mentadbir begitu lama ya. Macam mana penglibatan ibu bapa, terutamanya bapa-bapa ni tak menunjukkan satu sikap, satu contoh, satu tauladan kebapakan mereka dalam konteks unit-unit keluarga itu. Dalam konteks kita nak melahirkan sistem pendidikan kita melainkan insan yang sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul seperti yang kita bincangkan. Macam mana Tuan Haji Ahmad Said? Ya Datuk, memang itu realiti ya. Apabila hari menyampaikan hari kecemerlangan, hari menyampaikan keputusan, majoriti yang datang ni memang kaum ibu. Memang di antara kaum ibu ni ramai yang semata-mata suri rumah, jadi mereka boleh hadir. Tapi ibu bapa jarang ambil cuti kerana nak datang program anak-anak tadi di sekolah. Tak tahulah macam mana nak ubah ni keadaan ni Datuk. Sebab kita memang dah pesan supaya bapa, ibu dan bapa datang. Tapi memang tak dapat ya. Jadi kebanyakan bapa dia agaknya dia bekerja untuk membayar apa-apalah keperluan rumah tangga dan pembelajaran anak-anak. Tapi yang sebenarnya saya setuju Datuk, memang peranan ibu bapa ni penting. Selepas peranan guru, mula-mula tadi peranan ibu bapa di rumah, peranan guru di sekolah. Akhirnya peranan ibu bapa lagi sekali di rumah. Kerana macam tadi anak-anak sampai universiti pun tidak dapat memahami fardu kifayah. Tapi kita heran Datuk, mereka dapat dalam agama. Dalam subjek agama di peringkat SPM mereka dapat A, dapat B, dapat C. Maknanya bagus. A, B itu baguslah. Jadi di mana kekurangan? Kekurangannya ialah pada amali. Amali ini kita diajar di sekolah. Tetapi bila balik, itulah barangkali perlu ibu bapa juga solat berjamaah dengan anak-anak di rumah. Jadi dengan itu, anak-anak dapat dilazimkan solat. Kerana apa? Antara yang sukar sekali untuk diamalkan ini ialah solat. Dan sabda Rasulullah SAW menyebutkan, maksudnya akhir zaman nanti mula-mula yang akan ditinggalkan ini ialah solat juga. Jadi, dan kita tak dengar, jarang-jarang lah Datuk, kita dengar ibu bapa hantar anak tuition solat. Kalau main matematik A, habis kelas ya, dah muat, tak boleh masuk lagi. Artinya peranan ibu bapa di sini penting. Dan tapi bukanlah semualah Datuk ya. Ada ibu bapa yang berjaya, di mana anak-anaknya pun berjaya, akhlak mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang ramai itu maknanya boleh ditingkatkanlah, boleh dibuat penambahbaikan, terutama di bulan Ramadan. Hari ini kita semua solat berjamaah sepenuh masa boleh di rumah dengan anak-anak ya. Tak bekerja, tak boleh keluar rumah. Bukan tak boleh, boleh lah. Tapi maknanya banyak masa. Jadi ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini bersama membina semula kasih sayang, merapatkan ukhuwah bersama keluarga. Mudah-mudahan ciri-ciri kebaikan tadi akan dapat dizahirkan. Okey. Apa saya nak pergi yang last round ni, saya nak pergi Ustaz Yatman dulu. Kemudian ada penutupnya nanti saya ubah sikit. Anak-anak saya nak tadi hujungnya Tuan Haji Ahmad Saidi menyebutkan tentang kita sekarang ni berada dalam satu suasana tak pernah berlaku 100 tahun yang lalu, mungkin tak akan berlaku 100 tahun yang akan datang. Duduk di rumah 24 jam tak boleh keluar. Keluar kalau tak tentu polis tangkap. Tak pernah lagi. Kita duduk dengan anak, dengan isteri, dengan suami, kita duduk. Tetapi yang saya dapat pandangan-pandangan yang minta saya sampaikan. Minta maaf. Isteri kebanyakannya minta saya sampaikan. Apa yang minta saya sampaikan? Dia kata sejak 18 hari bulan, bila PKP ni dikuatkuasakan, 17 hari bulan begitu, sampai sekarang ni, suami saya tak pernah lagi berada di hadapan mengimamkan solat. Dan suami saya tidak pernah menyebut kepada anak-anak, jom salat, jom salat, jom salat. Tuan-tuan, ramai yang menulis kepada saya, ramai yang hantar mesej kepada saya, minta saya sampaikan. Nombor dua dia kata, suami dengan anak laki-laki, sebab anak perempuan dia tak sebut anak laki-laki. Dengan handphone, pagi, petang, siang, malam, handphone, pagi, petang, siang, malam. Yang tua-tua pun main game. Tuan-tuan dan puan. Ya, apa yang dia kata, yang dibimbang, dia kata, ditulis ada satu orang tulis surat ke saya, ditimbang, takut nanti buta matanya doktor, buta matanya tengok selama-lamanya berjam-jam tengok game itu.
Tuan-tuan, itu buta mata, buta hati lain buta hati ini. Tapi apa yang saya nak sebut, Ustaz Adman, ya? Macam mana kita nak menyerukan kepada mak bapak dan seluruh anggota keluarga? Inilah masanya. We cannot have such an opportunity like this in another 100 years. No, I don't think so. Inilah masanya. Penyatuan macam disebut oleh Tuan Jamal Sidi tadi. Inilah masanya. Nak berkasih sayang inilah. Nak beribadah inilah. Nak berzikir inilah. Nak bertarawih inilah. Nak bertadarus inilah. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah masanya. Jarang bercakap dengan mak. Bukan cakap lagi. Peluk, cium mak. Hari-hari lepas salat. Salam mak, cium mak, peluk mak, dakap mak. Bisik telinga mak. I love you mama, I love you mama, I love you mama. Saya rasa mak tu yang sakit tu, hilang sakit. Yang pendek umur, panjang umur lah bila disebutkan begitu. Saya nak minta Ustaz Yadman, macam mana kita nak sarankan kepada mak bapak kalau misalnya ada keluarga-keluarga sebagaimana yang disampaikan kepada saya dalam bentuk yang begitu itu. Sila je. Ya, Datuk, inilah ya, kita kembali melihat diri kita lah sebagai seorang ayah, seorang suami. Dan kita tidak melihat kesalahan ini kepada siapa. Kita melihat kepada diri kita, dan saya fikir dalam tempoh sekarang ini Allah memberikan kita banyak peluang dan ruang untuk kita muhasabah diri kita. Seperti yang Datuk sebut tadi lah, ya, bagaimana pesanan-pesanan ibu-ibu, isteri-isteri melihat kepada suami dan juga pihak anak lelaki. Tapi saya fikir ini bukan soal lelaki, suami, isteri atau sebagainya, tapi soal kita. Sebab itu sebagai ketua rumah tangga, saya fikir kita harus memahami tentang tanggungjawab dan amanah. Sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini bagi saya adalah ayat yang wajib dipahami oleh semua ahli keluarga, semua ketua-ketua keluarga. Ku anfusakum, dijagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, daripada api neraka. Jadi saya fikir kita bukan ada masa lagi untuk kita nak berseronok-seronok. Saya fikir sekarang inilah zaman, kalau nak katakan mungkin nak kiamat. Allah. Sudah zaman darurat sebenarnya sekarang ini. Apakah masih tidak ada lagi rasa takut kita kepada Allah SWT? Sebab itu bila Allah bagi kita kesempatan untuk kita bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama isteri, maknanya apa? Maknanya Allah nak kita melihat sejauh mana komitmen, kesungguhan dan juga usaha kita untuk membentuk anak-anak dan juga keluarga kita. Jadi sebab itu saya fikir, ambillah peluang ini. Dan apatah lagi dalam peluang sekarang ini, di bulan Ramadan. Masya Allah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan saya ambil satu kehebatan Ramadan ialah bulan di mana turunnya Al-Quran. Masya Allah, saya fikir kalau kita ada kesungguhan, kita ada komitmen yang tinggi, maka bulan ini adalah bulan untuk kita sama-sama untuk mengulang balik pengetahuan dan juga kita punya bacaan-bacaan Al-Quran. Dan saya fikir kalau kita boleh lakukan ini, saya fikir Al-Quran lah sebagai rujukan kita, Al-Quran dah sebagai panduan kita, dan Al-Quran dah sebenarnya sebagai apa yang disebutkan dalam doa, Allahumma zayyinna bizinatil Quran, wa akrimna bi karamatil Quran, wa syarifna bi syarafatil Quran, wa albisna bi khil'atil Quran, wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran. Yang terakhir, wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah bi hurmatil Quran. Maknanya apa? Dalam zaman sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, kita nak mengelakkan daripada pandemik COVID ni, salah satunya ialah tidak lain tidak bukan ialah dengan Al-Quran sebagai yang boleh menjauhkan kita daripada segala bencana yang berlaku pada diri kita. Apa yang saya nak katakan sebagai akhirnya itu, ini adalah merupakan satu musim kita bermuhasabah diri. Tidak perlu untuk kita melihat sesiapa, lihatlah diri kita. Tengok diri kita, tengok keluarga kita, dan tanyalah kepada Allah SWT, ya Allah, apa yang telah aku buat selama ini? Apakah masih ada ruang untuk aku memperbaiki segala kesilapan aku? Apakah aku masih lagi ada peluang untuk memperbaiki keluarga aku? Memang, selagi kita hidup, selagi belum Allah tarik nyawa kita, kita masih lagi ada peluang. Sebab itu dalam hal ini, dalam soal ini, saya fikir, Datuk dan juga sahabat-sahabat semua, kita telah diberikan peluang ini untuk bersama-sama dengan keluarga kita dalam keadaan yang full time. Selama ini kita part time father, part time mother. But now we are full time father and mother in the happy family. Jadi apa yang kita nak buat? Buat yang terbaik untuk keluarga kita. Sebab itu kita kata selalu, baiti jannati, kita cuba nak membina satu syurga dalam rumah kita dengan amalan-amalan, dan salah satu amalan-amalan syurga ialah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang saya sebutkan tadi, inilah masanya, inilah keadaannya, dan inilah peluang yang kita kena ambil, dan tidak boleh kita biarkan berlalu begitu. Dan apatah lagi untuk kita menghadapi suasana gawat sekarang ini, tidak lain tidak bukan kita kembali kepada Quran.
Kerana Al-Quran itulah sebenarnya sebagai pelindung kita, sebagai syafaat pada kita, dan sebagai yang akan membawa rahmat dalam keluarga dan juga rumah tangga kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa petang ni, saudara, dah banyak petang saya mengendalikan, menjadi host kepada program ini. Saya merasakan inilah antara yang very fruitful to me lah. Daripada tuan-tuan, daripada Tuan Haji Ahmad Sidi, daripada Ustaz Yadman, daripada Suzy, Cikgu Suzy, kan tapi sebagai penghormatan kepada seorang muslimat yang hadir bersama-sama kita ni, saya nak beliau menutup majlis ini dengan bagi satu conclusion. Apa sebab saya letak dia yang terakhir? Tiap-tiap kali saya ke udara, tiap-tiap kali subjek yang saya perkatakan, orang yang buat rumusan itu namanya Cikgu Suzy. Dan rumusan itu biasanya mantap, rumusan itu biasanya very cogent, rumusan itu biasanya very comprehensive and precise. Jadi saya ingat saya nak gunakan kelebihan kemampuan. Maklumlah orang setengah tulis dissertation PhD ni untuk merungkaikan di hujungnya apa yang kita nak tinggalkan kepada para penonton yang sedang ataupun belum mengikuti siaran ini lagi. Sila Cikgu Suzy. Allah betul. Okey, kepada para penonton, ibu bapa dan guru di sana, yang paling utama, baliklah kepada Al-Quran, sunnah Nabi, dan kita wujudkan suasana PKP ini untuk muhasabah diri kita, islahkan diri kita, perbaikikan diri kita bersama ahli keluarga. Kepada ibu bapa, kepada guru-guru di luar sana dan saudara sekalian, janganlah kita rasa cabaran musim PKP ini. Sukar mendidik anak bersama, iaitu full time mother, full time father. Kenapa? Dalam tadabbur surah Al-Ankabut, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuib semua mengalami dugaan dan cabaran. Tetapi Allah janjikan apa? Allah janjikan kejayaan, kemenangan kepada orang yang bersabar, bertakwa dan beriman. Apabila ujian-ujian melanda, tidak kisah ujian anak ketika ini, ujian pelbagai ujian. Dan ada satu saya nak tutup kepada penonton sekalian, iaitu kisah Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya. Apa yang di sini saya nak kupaskan, ketika makhluk lain melihat Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, seekor burung comel itu berulang-alik menggunakan paruh yang kecil mengutip air dan cuba memadamkannya. Tetapi apa yang berlaku? Makhluk lain menggelakkan dia dan bertanya pada burung, "Wahai burung, kenapa engkau memadamkan api sedangkan memang tak boleh padam?" Tapi apa yang burung comel itu jawab? "Aku sedaya upayaku, kemampuanku untuk akan mencuba untuk mengatasi kezaliman. Kerana apa? Aku tak nak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka kita buatlah dari sekarang, sekecil-kecil amalan kita, kita membawa keluarga kita balik pada Al-Quran dan syariat Islam. Ikut saya. Kasih Allah, kasih sayang, kasih kepada Nabi, kasih ibu bapa dan sekalian. Itulah yang Datuk terapkan selama ini juga. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Saya nak yang akhirnya saya nak bacakan daripada saudara Zaki Hamzan. Apa kata saudara Zaki? Madrasah yang pertama dalam kehidupan anak-anak ialah di rumah. Ibu dan ayah adalah guru yang anak-anak lihat di rumah. Sekiranya ibu ayah solat, Quran dan sebagainya, pasti anak-anak akan ikut. Natijahnya guru-guru sekarang menerima anak-anak murid di kehidupan di rumah yang telah rosak suasananya. Allahu Akbar, Masya Allah, tuan-tuan. Kita terima, kalau ini merupakan satu kritikan, kita terima dengan hati yang terbuka dalam bulan Ramadan. Hari ini hari yang kelima Ramadan, tuan-tuan. Bukakanlah hati, bukakan jiwa, bukakan perasaan, bukakan seluruhnya daripada ujung rambut sampai ujung kaki untuk kita menerima kebenaran dalam hidup ini. Kebenarannya ialah anak-anak kita perlu menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Untuk itu saya hanya nak mengemukakan ini buku yang buku yang ke-41. Cikgu Suzy pun banyak bantu untuk mempromosikan buku ini. Buku ini tajuknya, tuan-tuan, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat, buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buku, tuan-tuan. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Kenapa saya tulis buku ini? Kerana kita tengok tadi sampai universiti pun pengetahuan dan amalan macam kapal. Jadi tuan-tuan, kalau anak-anak tak salat, anak-anak tidak menjadi anak yang salih dan yang salihah,
Siapa yang nak mengkhidmati ibu bapa masa sihat? Siapa nak mengkhidmati ibu bapa masa sakit ringan? Siapa nak mengkhidmati ibu bapa masa sakit berat? Siapa nak mengkhidmati ibu bapa masa ibu bapa menghadapi sakratul maut? Siapa nak mengkhidmati ibu bapa mengurus jenazahnya waktu ibu bapa terbujur menjadi jenazah? Siapa yang nak menjaga harta bendanya? Satu sen pun untuk dibelanjakan kepada yang bukan-bukan, tapi membelanjakan supaya damai ibu bapa berada di alam barzah. Inilah tuan-tuan anak-anak. Setakat anak-anak yang kita lihat sekarang, setakat percampuran saya dengan anak-anak dekat 30-40 tahun ini, jarang tuan-tuan, susah nak cari anak-anak yang sedemikian. Inilah bukunya tuan-tuan dan puan. Inilah bukunya untuk dibaca dalam bulan Ramadan ni. Kalau boleh, dia ada 9 chapter. Bacalah 1 hari, 2 hari, 3 hari 1 chapter, 3 hari 1 chapter. Mak bapak monitor, selain daripada kita baca hadis, selain baca Al-Quran, ujungnya bacakanlah buku ni. Selai 2 dibacakan untuk anak-anak insya-Allah. Kemudian untuk kita ni, untuk kita tuan-tuan, untuk kita ni insya-Allah, untuk kita ini buku yang ke-42. Apa dia tajuk buku ini untuk kita ni? Yang umur 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ni. Apa dia? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya tulis buku ni semata-mata untuk memberikan persediaan kembali kepada perjalanan mental, perjalanan fizikal, spiritual kepada mereka yang nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan saya mesti bersedia sebab mati itu datang bila-bila. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal tidak ditangguh satu saat, tidak disegerakan satu saat. Baik itu tuan-tuan dan puan, bersedialah untuk bertemu dengan Allah. Dan tuan-tuan dan puan, yang akhirnya kalau saya boleh tunjukkan, inilah yang saya usahakan. Tuan-tuan, kita nak bina ni tuan-tuan. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di mana tempatnya? Batu 15 di Sungai Semungkis, Ulu Langat. 20 minit daripada perjalanan daripada Kajang, tuan-tuan. Kita nak bangunkan ini. Dibangunkan secara non-profit making. Absolutely non-profit making. Dibangunkan secara wakaf, secara zakat, secara infak, secara amal jariah fi sabilillah, secara apa juga kita gunakan platform-platform yang ada yang diizinkan oleh syariat. Tidak satu sen pun untuk keuntungan tuan-tuan dan puan. Saya dan sahabat-sahabat dengan tim sedang membangunkan ini insya-Allah. Dalam 2 tahun setengah akan siaplah ini tuan-tuan dan puan. Apa gunanya? Gunanya untuk melatih, untuk mentarbiah, untuk mendidik, untuk mengislah tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan diri tuan-tuan. Insya-Allah dalam modul-modul yang telah disiapkan insya-Allah untuk diberikan kepada mak bapak dan anak-anak mereka supaya seluruhnya hidup dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mati sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan tengok bangunan yang pertama tu masjid tuan-tuan. Dalam kompleks ni ada masjid 1000 orang tuan-tuan. Besar masjidnya. 1000 orang boleh duduk masjid itu. Boleh bersembahyang di masjid itu. Hari-hari nanti ada qiyamul lail. Hari tiap pagi. Pukul 4.30 pagi ada qiyamul lail. Hari-hari tuan-tuan dan puan. Inilah cara pendidikannya. Inilah nak meletakkan manusia hampir ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruhnya saya dan teman-teman menjalankannya tanpa ada keuntungan satu sen pun. Bahkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita meredakan diri kita, meredakan apa saja di hujung-hujung usia ini, kita infakkan diri kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama tuan-tuan, yang individu dengan individunya, yang keluarga, make every family doing the contribution for this project. Dan tuan-tuan kepada syarikat-syarikat tuan-tuan dermalah. Tuan-tuan buatlah insya-Allah. Sama ada CSR, sama ada yang peruntukan untuk zakat dan sebagainya. Tuan-tuan letakkanlah kepada Anjung Husnul Khatimah untuk kepentingan bersama insya-Allah. Tuan-tuan hubungi 0136283985. 0136283985. Ada tu. 0136283985. Hubungi cikgu puan kita pernah lupa Suraya. Lupa saya. Tuan-tuan tengok, ingat, saya dah ingat. Saya nampak Yadman ni, saya dah lupa dah Puan Suraya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan saya harap tuan-tuan sekali lagi atau 2 kali lagi. Saya akan panggil nanti. I hate to hear that you cannot participate. I hate to hear that you don't have time for this one. I just would like to you to share, to come over bersama-sama dengan saya. Mungkin ada 1-2 sesi lagi. Saya nampak inilah antara sesi yang kita mesti letakkan keribaan masyarakat, tuan-tuan dan puan. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada Cikgu Suzy. Terima kasih kepada Al-Fadhil, teman saya, Tuan Haji Ahmad Haji Saidi.
yang saya dah pergi masjidnya. Tuan-tuan tahu masjid ni di Sungai Lang, nun di Banting sana tuan. Sungai Lang di Banting. Alhamdulillah, bagus masjidnya. Dan beliau adalah pengurusi kepada masjid itu, tuan-tuan dan puan. Masya-Allah. Dan Ustaz Yatman, saya kenal banyak Fran saya kenal ya. Alhamdulillah. Penglibatannya kepada agama, penglibatannya kepada institusi-institusi agama. Kalau tuan-tuan pernah mendengar MTS ya, Mahad Tahfiz Sulaimaniyah, antara orang di Malaysia ni yang berada di belakang, di depan, di kiri, di kanannya ialah Al-Fadhil Ustaz Yatman inilah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah memberikan keberkatan, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. Terima kasih. Salam.